Assalamualaikum guys, dan hari ni aku nak berceritakan Farah Kamal take scene nak berceritakan tentang tenggelamnya kapal SeaWorld yang berlaku pada tahun 2014, iaitu yang paling ngeri, paling tragedi sekali yang terjadi kepada rakyat Korea Selatan. Sebenarnya aku nak beritahu korang yang aku minta maaf lah kalau tiba-tiba cara aku pronounce nama-nama diorang ni salah ke, ataupun cara aku pronounce diorang punya nama-nama tempat ni salah ke. Biasalah aku lidah Melayu, susah nak pronounce nama-nama tempat diorang ni. Aku minta maaf siap-siap awal-awal kalau aku salah sebut nama diorang. Pada 16 April 2014, ada tragedi yang berlaku di mana ada sebuah feri yang jatuh terkaram di tengah lautan, dan feri tu bernama MV SeaWorld. Aku minta maaf kalau cara aku pronounce nama SeaWorld tu salah ke apa, aku minta maaf. Okay, so tak cukup dengan itu je, tak cukup dengan perkara yang terkaram, tapi yang terkaram tu majoriti dia, mangsa-mangsa dia adalah budak-budak sekolah menengah dan WON. Okey, tujuan mangsa-mangsa ni semua menaiki feri adalah untuk pergi bercuti. Okey, macam kita lah kan. Kita kalau dah akhir tahun, mestilah cikgu kutip duit kan, nak pergi bercuti, nak pergi makan-makan jamuan ke apa kan. Tapi dorang ni semua kumpul duit untuk pergi ke Pulau Jeju menaiki MV SeaWorld. Dan kes ni melibatkan sebanyak 476 mangsa, dan 325 daripadanya adalah mangsa-mangsa daripada sekolah menengah dan WON. Yang paling menyedihkan sekali, kes ni out from 476 penumpang tu, hanya 172 penumpang saja yang dapat diselamatkan. Yang lain terkorban. Tragedi tu berlaku pada pukul 8.30 pagi, di mana feri tu dekat Icheon dan on the way ke Pulau Jeju. Dan 10 minit lepas tu ada satu pusingan, macam tiba-tiba tau pusingan tu. Lepas tu pusingan tu bentuk macam huruf J. Tiba-tiba feri tu berpusing dan U-turn, dan disebabkan itu feri tu condong. Dan tepat pada pukul 8.50 pagi, feri tu pun dah condong sebanyak 30 darjah, dan semua bekalan elektrik terputus pada ketika itu. Dan yang paling mengejutkan lagi, bila feri tu dah 30 darjah condong, anak-anak kapal, kru-kru, kapten tak bagi langsung, tak macam cakap dorang tak bagi hint langsung mengatakan yang dorang sebenarnya dalam keadaan bahaya. Dorang just suruh penumpang-penumpang tu semua stay dekat tempat mana dorang duduk, jangan bergerak langsung. Dan penumpang-penumpang ni kan macam biasalah, dorang ni cuma budak-budak sekolah menengah, jadi dorang just patuhi segala apa yang kapten-kapten cakap. Dorang tak berani nak bertindak dengan dorang tak berani nak bertindak sendirilah kan. So, diorang dengar je lah apa kapten cakap. Kapten suruh duduk, diorang duduk. Kapten tu suruh diorang relax, diorang relax. Diorang tak berani nak bertindak, nak buat apa-apa pun. Dan yang paling menyedihkan lagi dan paling terkejut, paling macam tak boleh nak brain langsung, di mana kru-kru ni semua tak buat panggilan kecemasan pun. Okay, dia macam ni tau, kalau kita naik ferry kan, obviously kapal-kapal kru-kru ni semua tahu yang kalau ada apa-apa terjadi, emergency ke apa, diorang kena call pihak kecemasan untuk mengatakan yang dorang memerlukan bantuan. Tapi yang ni, dorang tak call langsung. Dorang tak bagi tahu langsung yang dorang ada kecemasan, melainkan ada seorang penumpang ni, iaitu budak sekolah menengah juga lah, nama dia Choi Diok. Apa Choi Diok ni buat? Okay, so Choi Diok ni dia call center untuk bagi tahu yang dorang sebenarnya dalam keadaan yang cemas. Dorang sebenarnya memerlukan bantuan di mana dorang punya feri dah condong. Tapi yang paling menyedihkan lagi, Choi Diok ni walaupun dia dah buat call ni semua kan, tapi diorang still tak dapat selamatkan Choi Diok ataupun mana-mana rakan diorang. Rakan diorang masih lagi terkorban. Dan yang paling menyedihkan lagi, kru-kru ni semua dia tak explain langsung dekat penumpang dia cara-cara safety ke, ataupun buat announcement kata pakai life jacket ataupun buat apa-apa. Time tu kapal tu dah 90 darjah condong tau, dah 90. Ini 180, ini dah 90 darjah condong tau. Still dorang tak bagi pengumuman suruh budak-budak tu pakai life jacket dan terjun daripada feri tu. Sedangkan time tu dorang sempat lagi nak terjun guys, dorang sempat lagi nak selamatkan diri dorang, tapi kru-kru kapten-kapten semua tak inform langsung. Macam korang tahu lah kan, dorang semua budak-budak sekolah menengah. Obviously dorang tak terfikir macam macam mana ni, dah kapal dah condong, kena terjun lah macam ni. Diorang tak pernah terfikir macam tu. Diorang just dengar arahan diorang ni semua sebab diorang fikir macam mungkin aku dengar kau cakap kapten-kapten ni sebab diorang lagi pandai. Tapi sebaliknya, kapten-kapten ni tak inform langsung. Malah kapten-kapten ni pada 90 darjah kapal tu dah condong, kapten-kapten semua ahli-ahli kru semua dah
terjun. Dah cuba dah ambil life jacket, dah grab life jacket dorang, dan dorang dah pun terjun daripada ferry tu pada 90 darjah. Tapi diorang tak bagi tahu kat budak-budak ni semua supaya terjun juga pada waktu tu. Padahal awal-awal lagi diorang ni semua mungkin dapat diselamatkan sebab bot yang besar yang tampung 476 orang tu ada lifeboat dekat dalam tu untuk menyelamatkan orang, just in case kalau ada apa-apa terjadi lah kan. Tapi kru-kru ni semua tak menggunakan langsung lifeboat tu. Diorang tak gunakan, sedangkan lifeboat tu ada dalam boat tu untuk selamatkan diorang. So kalau diorang guna lifeboat tu, kemungkinan besar mangsa-mangsa ni dapat diselamatkan tau. So memandangkan tadi kru-kru semua dah selamatkan diri, dah melompat, tapi ada satu ahli kru yang bekerja kat kafeteria, nama dia Pak Ji Yong. Dia berfikir macam, time dia tahu kapal tu dah dalam keadaan bahaya, dia bagi tahu dekat semua penumpang. Dia terus pergi kat PA system dan buat pengumuman mengatakan semua grab life jacket dan selamatkan diri. Dia je yang fikir macam tu. Yang lain, ahli-ahli kru lain, diorang just pentingkan diri diorang dan selamatkan diri diorang je. So dalam sibuk-sibuk Pak Ji Yong ni menyelamatkan orang, dia suruh orang pakai life jacket, dia suruh orang terjun daripada ferry. Masa dia tengah tolong orang tu, ada penumpang yang mengatakan, yang bagi tahu dia, Pak Ji Yong, jomlah terjun sama-sama selamatkan diri. Tapi Pak Ji Yong ni dia cakap no, dia tak nak selamatkan diri selagi ada penumpang yang lain lagi yang masih tersekat dalam ferry tu. Jadi dia rasa macam dia ada tanggungjawab yang besar tau. Dia rasa macam, aku ni ahli kru ni, aku takkanlah aku nak tinggalkan aku punya penumpang-penumpang kan. Takkan aku nak selamatkan diri aku sendiri je while orang lain tengah sangkut. Padahal dalam keadaan tu, Pak Ji Yong ni boleh je terjun daripada kapal tu. Dia boleh je sebab dia dah memang dekat atas. Dia dah memang ada peluang untuk terjun dan selamatkan diri dia. Tapi dia tak nak. Dia masuk balik dalam kapal dan dia pergi naik kepada dek kapal dan cari penumpang-penumpang lain untuk tolong. Disebabkan pada keadaan tu pun, air dah tinggi, air dah masuk dalam kapal tau, air dah masuk dalam ferry tu. Jadi macam agak tak masuk akal lah untuk Pak Ji Yong ni tolong. Tapi dia still masuk juga dalam kapal tu untuk tolong. Tapi malangnya bila dia masuk dalam kapal tu, dah terlambat untuk tolong penumpang-penumpang semua. Sebab kapal tu dah nak tenggelam dah time tu. Dan Pak Ji Yong tak dapat diselamatkan. Pak Ji Yong mati dalam ferry tu. Betapa baiknya Ji Yong ni, betapa dia loyalnya kepada kerja dia. Dia bertimbang rasa kepada budak-budak ni semua. Sampai hari ni pun orang masih ingat nama Pak Ji Yong dan mengatakan yang Pak Ji Yong ni adalah hero pada ketika itu. Sebab dia tak pentingkan diri dia, dia fikir orang sekeliling, dia tolong orang sekeliling sampai dia mati lemas mengkorbankan diri dia tau. Dan ada orang kat luar sana yang suggestkan Pak Ji Yong ni ditanam di National Cemetery, di mana tempat-tempat untuk presiden dan war heroes ditanamkan. So disebabkan kapal tu pun dah tenggelam, dah tak dapat nak buat apa dah, jadi diver satu Korea ni semua, yang mana yang ada lesen, yang mana yang biasa dive, yang nak volunteer, semua datang turun padang untuk cari mayat-mayat yang hilang tu. Untuk cari mungkin ada orang terselamat lagi ke, kita tak tahu kan. Jadi diorang turun padang untuk tengok keadaan sekeliling. Dan dalam keadaan tu ada diver mengatakan yang diorang nampak mayat-mayat mangsa-mangsa ni semua lengkap berpakaian life jacket. Dan dorang ni semua ikat dorang punya life jacket antara satu sama lain sebab dorang takut yang dorang akan berpisah. Dan dorang takut yang dorang akan berpisah dan tak jumpa kawan dorang. Dorang cuba nak selamatkan diri dorang dah, tapi still tak berjaya juga. Lepas tu ada diver mengatakan yang kebanyakannya mayat-mayat ni semua jari-jari dorang patah sebab berkemungkinan besar yang diorang cuba nak menyelamatkan diri diorang dengan hentak tangan diorang kat cermin ke, pecahkan barang-barang ke, tak tahu. Tapi kebanyakannya jari-jari diorang patah. Setelah diver ni semua dah berjaya keluarkan semua mayat-mayat semua, tapi masih ada lagi 5 mayat yang diorang tak jumpa. Walaupun kapal tu dah ditarik ke darat, tapi diorang still tak nampak lagi bukti-bukti ataupun badan mangsa-mangsa tersebut. Okey, kan tadi kan pada awalnya kan kapten-kapten, kru-kru ni semua dah selamatkan diri diorang dan diorang tinggalkan semua penumpang-penumpang kat belakang. Jadi, kru-kru ni semua telah ditahan dan disabitkan dengan kesalahan mengabaikan semua penumpang-penumpang dia, dan diorang ni semua dah dihukum penjara seumur hidup. Dalam kejadian ni, penolong guru besar pun dia rasa sedih, dia rasa bersalah, dia rasa macam tak keruan sebab yang luluskan trip ni dia, yang sign trip ni dia.
yang ada dalam kapal tu dia juga. Tapi dia dapat selamatkan diri. Anak-anak murid dia, penumpang-penumpang semua, dia tak dapat selamatkan. So dia rasa sedih. Kenapa dia selamat? Kenapa dia terfikir nak selamatkan dia punya penumpang, anak-anak murid semua? Kenapa dia tak buat benda tu? So dia rasa macam ralat. Padahal itu bukan salah dia pun kan. Dah jadi macam ni, siapa je yang tak panik kan, tak terfikir macam nak, you know. Dan disebabkan dia rasa sangat-sangat bersalah, jadi penolong guru besar ni pun, dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Dan dia ada tinggalkan nota mengatakan yang dia bertanggungjawab atas kes ni. Okay, lepas dia diver-diver ni semua dah cari-cari mangsa-mangsa terkorban ni semua. So diorang stop pencarian. Dan sebaik je diorang stop, diorang terus panggil parents-parents ni semua datang dekat kawasan tu untuk ambil barang-barang anak dia. Barang-barang baju, beg-beg luggage tu semua. Dan dalam keadaan tu, dalam masa tu, sedih. Mana tak sedih kan? Bila kita happy-happy hantar anak kita pergi trip, kita jaga dia elok-elok, tiba-tiba jadi macam ni. Lepas tu yang balik bukan dia, tapi barang-barang dia yang balik. Dan barang-barang tu bila kita tengok, yelah, mana tak sedih kan tengok barang-barang anak dia. Ada yang penuh dengan selot, ada yang masih elok lagi, ada yang rasa sedih lah. Okay, so kronologi kes ni, kenapa kapal ni karam? Tak faham kenapa kapal ni karam kan? So ni antara kronologi yang dikeluarkan. Yang pertama, berat berlebihan, jadi tu bawa lebih muatan sebab tu kapal mudah terbalik. Keselamatan kargo, mungkin cara penyusunan tak betul, jadi barang-barang kargo berada tempat. Yang ketiga, kurang pengalaman. Okey, kejadian tu berlaku bila kapal tu dipandu oleh juru kemudi yang ketiga difahamkan dia tak ada pengalaman langsung dan kapten tak ada bersama dia pada kejadian tu. Yang keempat pula, salah komunikasi. Sepatutnya diorang buat panggilan kecemasan kepada pihak yang lebih dekat dengan tempat kejadian. Bukan dengan senyap macam tu ke, tak buat apa-apa ke, tak ambil tahu ke, selamatkan diri dia dulu ke. Tak boleh macam tu. Sepatutnya diorang kena call pihak kecemasan dulu. Terakhir sekali, salah arahan. Sebab kru-kru kapal semua keep on asking their passenger to remain calm, to stay calm, stay wherever they are. Jangan gerak, jangan itu, jangan ini. Diorang tak kasih langsung orang bergerak. Patutnya diorang kru-kru semua suruh diorang punya penumpang-penumpang pakai life jacket, terjun ke. Dan ramai yang bagi tahu kejadian ni boleh je diselamatkan. Sempat je diorang semua keluar terjun daripada kapal tu. Tapi disebabkan kru-kru semua tak bertindak dengan cepat, dengan pantas, ramai yang terkorban. Kisah ni sangatlah sedih, sangatlah menyayat hati, di mana yelah, benda ni tak dijangka tau, tak dijangka. Benda ni memberi impak, sampaikan ada memorial khas untuk mangsa-mangsa ni semua. Sampaikan, aku baru tahu lagu BTS yang Spring Day tu, diorang cipta khas untuk mangsa-mangsa yang terkorban ni. Walaupun kes ni dah lama, tapi still orang ingat sampai ke hari ini. Aku yang bukan ahli keluarga terdekat ni pun rasa macam sedih bila aku dengar lagi bila aku kadang-kadang terdengar lagu BTS Spring Day tu, aku terus teringat mangsa-mangsa yang terkorban tu. Ini kan lagi ahli keluarga terdekat diorang, mesti lagi sedih benda ni terjadi kan. So harap-haraplah benda-benda macam ni takkan berulang lagi. Harap-harap kita semua ambil iktibar daripada perkara ni. 햇살아래 걷기 손잡고 어디든 떠나기 평범한 일상이 너무나 그리워